Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini untuk subjek reka bentuk dan teknologi, kita akan tengok tajuk yang pertama iaitu teknologi rumah tangga. Apa yang awak akan pelajari pada hari ini adalah awak akan mengenal pasti jenis mata jahitan tangan. Okey, baiklah. Pertama sekali, kita akan tengok apakah kegunaan mata jahitan tangan. Yang pertama, mata jahitan tangan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik. Yang kedua, ia juga digunakan untuk membuat kemasan pada tepi fabrik. Dan yang ketiga, ia digunakan sebagai hiasan pada fabrik. Okey, sekarang mari kita tengok pula apakah contoh-contoh jahitan tangan yang ada. Kita tengok contoh yang pertama, kita ada jahitan Kia. Yang kedua, jahitan jelujur halus. Yang ketiga, jahitan jelujur kasar. Yang keempat, jahitan insang pari. Yang kelima, jahitan sembat. Dan yang keenam, kita ada jahitan silang pangkah. Apa yang awak lihat di sini, ini hanyalah beberapa jenis jahitan yang ada. Ada banyak lagi jahitan tangan yang boleh kita lakukan. Tetapi untuk hari ini kita akan fokuskan kepada 6 jahitan ini sahaja. Okey, mari kita tengok perincian setiap jenis jahitan yang ada. Okey, sekarang kita tengok jahitan yang pertama iaitu jahitan Kia. Okey, kalau awak tengok gambar di sebelah tu, itu adalah contoh jahitan Kia. Okey, apa kegunaan jahitan Kia? Okey, jahitan Kia kita gunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Okey, jadi bermaksud setiap kali kita mula menjahit, kita akan mulakan dengan jahitan Kia dan kita akhiri juga dengan jahitan Kia. Okey, seterusnya ia digunakan sebagai jahitan tetap. Sebab kalau awak tengok gambar dekat atas tu, dia nampak kemas sahaja kan. Jadi kita boleh gunakan dia sebagai jahitan tetap. Okey, yang ketiga, jahitan Kia ni boleh menggantikan jahitan mesin. Okey, dan yang terakhir, jahitan Kia ni kita gunakan untuk menjahit bahagian klem yang meretas. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada jahitan yang kedua iaitu jahitan jelujur halus. Okey, itu adalah gambar macam mana rupa jahitan jelujur halus. Okey. Okey, apa kegunaan jahitan jelujur halus ni? Okey, yang pertama kita gunakan dia sebagai mata jahitan tetap juga. Okey. Dan yang kedua, kita boleh gunakan dia untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Yang ketiga, kita boleh gunakan dia untuk membaiki kelepek yang meretas. Okey. Yang seterusnya, kita akan lihat jahitan jelujur kasar. Okey, awak boleh tengok gambar dekat atas tu. Kalau awak tengok rupa jahitan jelujur kasar ni, dia lebih kurang sama sahaja seperti jahitan jelujur halus. Cuma yang membezakannya adalah jarak jahitan tersebut. Kalau jelujur halus, jarak dia kecil-kecil lah. Jadi untuk jelujur kasar ni jarak dia sedikit besar. Sebab apa? Sebab kita gunakan dia sebagai jahitan sementara. Okey, jahitan sementara untuk menetapkan 2 atau lebih fabrik semasa jahitan. Maksudnya kita gunakan jahitan ni untuk kita lekatkan 2 jenis fabrik sementara waktu sebelum kita jahit semula dengan mesin ataupun dengan jahitan tetap yang lain. Lepas dah kita jahit dengan jahitan tetap yang lain, kita akan tanggalkan jahitan jelujur kasar. Okey, sebab tu kita namakan dia sebagai jahitan sementara. Okey, yang seterusnya kita tengok pula jahitan insang pari. Okey, awak tengok gambar dekat atas tu macam mana rupa jahitan insang pari ni. Okey, nampak?
Okey, jadi jahitan ni kita gunakan dia sebagai jahitan tetap untuk mengemas bahagian tepi fabrik. Kalau awak tengok dekat gambar tu pun dia jahit dekat tepi fabrik, dekat hujung fabrik tu. Okey, yang seterusnya kita gunakan dia sebagai jahitan hiasan. Okey. Okey, seterusnya. Jahitan seterusnya adalah jahitan sembat. Okey, itu gambar jahitan sembat. Okey, ia digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepek. Kelepek ni tahu tak apa dia kelepek ni? Kelepek ni kalau awak tengok dalam gambar tu dia macam ada lipatan kan? Dia macam ada lipatan di hujung fabrik awak tu. Ataupun awak boleh tengok contoh dekat baju kurung awak ataupun baju-baju awak, dekat bawah tu dia ada lipatan sikit dekat hujung tu, lepas tu dia akan jahit dengan jahitan sembat. Okay. Dan seterusnya ia boleh dijadikan sebagai jahitan hiasan. Sebab apa? Sebab awak tengok rupa dia cantik je, tersusun je kan. Jadi dia akan jadi nampak cantik bila kita jadikan sebagai jahitan hiasan. Okey, seterusnya kita tengok jahitan yang terakhir untuk hari ini, iaitu jahitan silang pangkah. Okey, kalau awak tengok gambar tu pun awak nampak macam dia bersilang pangkah kan. Sebab tu kita namakan dia sebagai jahitan silang pangkah. Okey, jahitan ni kita gunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepek, lipatan atau tepi kain. Sama lebih kurang sembat tadi. Kita gunakan untuk bahagian kelepek. Okey, kita lipat bahagian hujung baju awak tu, kemudian kita gunakan jahitan. Dia nampak cantik lah. Dan seterusnya juga kita boleh gunakan sebagai jahitan hiasan juga. Sebab dia nampak bersilang, cantik saja kan. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai jahitan hiasan. Okey, setelah kita tengok perincian setiap jahitan tadi, kita tengok ada banyak jahitan, mata jahitan yang kita boleh gunakan sebagai jahitan hiasan. Ini yang cikgu maksudkan dengan jahitan hiasan. Awak tengok, dia boleh menggabungkan jenis-jenis jahitan dan dia menghasilkan satu corak. Sebab tu kita katakan dia boleh digantikan ataupun dijadikan sebagai jahitan hiasan. Okay, nampak cantik kan? Inilah kita, macam contoh gambar bunga dekat bawah tu. Itu kita guna jelujur halus. Bila kita gabungkan dia, kita buat bentuk, kita guna warna macam-macam, dia akan jadi cantik. Okey. Okey, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak boleh faham, awak boleh ingat setiap mata jahitan yang ada. Okey, kita jumpa lagi di pembelajaran yang seterusnya. Bye.